Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Video pembentangan ini akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran EDUP 3053. Pensyarah bagi subjek ini ialah Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin. Okey. Video pembentangan ini adalah untuk ahli kumpulan 6. Okey, berikut merupakan ahli kumpulan 6, Muhammad Faris bin Musa, Muhammad Khairul Ikhwan bin Kalana iaitu saya sendiri dan juga Muhammad Amir Aiman bin Rosli. Okey, berikut merupakan soalan tugasan 3. Untuk pengetahuan, tugasan 3 ini ialah pembentangan secara kumpulan. Wajaran markah yang diambil ialah 10%. Okey, soalannya ialah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Asia. Okay, sebelum kumpulan kami meneruskan dengan pembentangan tentang model reka bentuk Asia, okay, kumpulan kami akan membentangkan terlebih dahulu laman web yang digunakan. Okey, berikut merupakan laman web yang digunakan oleh kumpulan kami. Kami pilih laman web yang dibina oleh Muhammad Faris bin Musa. Okey, kami akan buat sekali lalu sahaja. Okey, di sini ada video pada pengenalan. Seterusnya di ruangan nota. Juga ada video. Dan seterusnya ialah bentuk apitan. Seterusnya contoh ayat. Seterusnya latihan 1. Okay, latihan 1 ni kami guna aplikasi WordWar untuk ujian, iaitu ujian kuis. Latihan 2 juga menggunakan aplikasi yang sama iaitu WordWall. Okay. Okay, laman web ini adalah untuk kata imbuhan apitan bagi tahun 4. Baiklah, kami akan teruskan dengan pembentangan slide. Okay, seterusnya. Okay, berikut merupakan langkah-langkah yang ada dalam Azure. Yang pertama A. A ni merujuk kepada analisis. S yang pertama ialah state objective atau dalam bahasa Melayunya ialah menyatakan objektif. S yang kedua ialah select method, media and resources. Dalam bahasa Melayunya memilih kaedah, media dan sumber. U iaitu utilize media, itu menggunakan bahan. R iaitu require learner participant, iaitu pelibatan murid. Dan yang terakhir iaitu E, evaluate and revise, iaitu menilai hasil dan membuat penambahbaikan. Okay. Ini ialah reka bentuk pengajaran iaitu RBP berdasarkan model Asia yang kami guna. Okey. Laman web yang kami guna tu adalah untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Tajuk yang kami gunakan ialah tata bahasa dan tajuk yang digunakan untuk mengajar ialah kata imbuhan apitan. Baiklah, bagi analisis, ciri-ciri umum iaitu
iaitu tahun 4, tahap murid sederhana, bilangan murid 30 orang, umur 10 tahun, lokasi sekolah di bandar, pengetahuan yang ada, murid telah mempelajari kata imbuhan apitan, gaya pembelajaran, visual 70%, auditori 30%. Okey, seterusnya state objektif iaitu menyatakan objektif. Kognitif, di akhir pembelajaran murid dapat menjawab latihan dengan memilih kata imbuhan apitan berdasarkan kata dasar yang diberikan dan latihan dengan menggunakan ayat kata apitan. Tempat. Bagi aspek efektif, murid dapat melaksanakan latihan yang diberikan di laman web dengan betul dan baik. Okey, langkah yang ketiga iaitu select method, media and resources, iaitu memilih kaedah media dan sumber. Okey, dalam langkah ini, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan iaitu kaedah perbincangan, kaedah berpusatkan murid, kaedah berpusatkan bahan dan kaedah berpusatkan guru. Media yang digunakan iaitu komputer riba, projektor LCD, video pengajaran. Bahan sumber pelajaran pula, video pengajaran iaitu yang digunakan daripada YouTube, buku teks sebagai rujukan guru, lembaran kerja dan juga aplikasi WordWall untuk latihan 1 dan juga latihan 2. Okay, seterusnya. Langkah yang keempat iaitu utilize media, iaitu menggunakan bahan. Okey, bagi langkah utilize media atau menggunakan bahan, seterusnya. Yang pertama, video digunakan dalam set induksi iaitu lagu Upin dan Ipin Keris Sakti untuk murid-murid memerhatikan penggunaan kata imbuhan apitan yang terdapat dalam lagu tersebut. Kalau berdasarkan laman web yang kami paparkan sebentar tadi, pada set pengenalan ada terdapatnya video lagu Upin dan Ipin iaitu Keris Sakti. Okey, yang kedua, video juga digunakan pada pengenalan pembelajaran iaitu tajuk video tersebut Bahasa Melayu KSSR tahun 4, kata berimbuhan apitan yang menunjukkan pembentukan kata imbuhan apitan pada langkah yang pertama. Okey, berdasarkan laman web yang tadi, pada nota kami telah letakkan video pengenalan pembelajaran agar murid-murid dapat mengetahui secara umum dahulu tentang pembentukan kata imbuhan apitan. Okey, pada langkah yang ketiga, iaitu pada langkah 4, aplikasi WordWall digunakan sebagai lembaran kerja pada latihan 1 dan latihan yang kedua yang bertujuan untuk menguji kefahaman murid tentang imbuhan apitan yang dipelajari. Okey, fungsi latihan 2 ataupun latihan 1 adalah setelah guru mengajar ataupun mendedahkan kepada pelajar tentang imbuhan apitan, di akhir pembelajaran guru-guru akan beri latihan 1 dan latihan 2 untuk menilai ataupun melakukan pentaksiran secara online tentang kefahaman murid-murid ini. Seterusnya, okey, berikut merupakan gambar video lagu Keris Sakti yang diambil pada YouTube. Seterusnya, okey, berikut merupakan video cara pembentukan kata imbuhan apitan. Seterusnya, okey, berikut merupakan latihan yang pertama yang menggunakan aplikasi WordWall. Dan juga pada latihan 2 yang merupakan kuis ataupun soalan latihan 2 yang menggunakan aplikasi WordWall juga.
Seterusnya, Okey, langkah ke-5 iaitu require learner participant iaitu pelibatan murid. Seterusnya, okey. Dalam laman web tersebut, boleh dikatakan sebagai murid ini terlibat secara aktif. Okay, kita dapat lihat dalam set induksi yang digunakan iaitu pada pengenalan dalam laman web iaitu kaedah yang digunakan di situ kita nampak kita guna kaedah pemusatan murid. Okay. Dalam set induksi itu kita dapat lihat bahawa murid ni menyanyikan lagu Kerisakti secara bersama-sama dan menjawab soalan yang ditanyakan atau diajukan oleh guru tentang kata imbuhan apitat yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Okey, dalam langkah pertama pula, iaitu pada nota, ada dua kaedah yang digunakan iaitu kaedah pemusatan murid dan juga kaedah pemusatan bahan. Dalam kaedah pemusatan murid ni dia perlu membaca nota tentang apa itu kata imbuhan. Jadi murid perlu membaca. Kaedah yang kedua iaitu pemusatan bahan iaitu di bawah nota-nota nanti, ada satu video yang berkaitan dengan cara pembentukan kata imbuhan apitan. Jadinya, murid perlu menonton video tersebut untuk melihat bagaimana kata imbuhan ini dapat dibentuk. Okay, seterusnya. Okey, langkah kedua. Okay, di sini menggunakan kaedah pemusatan guru iaitu guru menerangkan kepada murid tentang bentuk-bentuk kata imbuhan apitan dengan memberikan contoh yang sesuai. Okay, pada langkah ketiga pula, juga kaedah yang sama iaitu pemusatan guru, iaitu guru memberikan dan menerangkan contoh kata imbuhan apitan dalam ayat yang lengkap. Okey, untuk langkah ketiga ni kita boleh lihat pada ruangan contoh ayat pada laman web. Untuk langkah keempat pula iaitu pemusatan bahan. Okey, untuk kaedah pemusatan bahan ini dia merujuk kepada ruangan latihan 1 dan latihan 2 pada laman web iaitu murid dikehendaki untuk melengkapkan lembaran kerja iaitu latihan 1 dan latihan 2 yang diberikan oleh guru menggunakan aplikasi WordWall. Okay, tujuan latihan ini diberikan kepada murid untuk menguji sejauh manakah kefahaman murid tentang topik yang hendak diajarkan oleh guru tersebut iaitu kata imbuhan apitan. Okey, pada penutupnya setelah selesai pengajaran dan pembelajaran berdasarkan laman web tersebut, kaedah yang digunakan ialah pemusatan guru dan murid iaitu guru akan merumuskan secara umum terhadap apa yang diajarkan iaitu isi pelajaran yang digunakan pada hari tersebut dengan menggunakan laman web. Okey, seterusnya. okey, yang seterusnya ialah evaluate and revise atau bahasa Melayunya menilai hasil dan membuat penambahbaikan. Okey, menilai hasil kita akan menilai berdasarkan nilai pencapaian murid. Berdasarkan pada latihan 1, murid dikehendaki menjawab kuis dengan menggunakan aplikasi WordWall yang berkaitan dengan memilih kata imbuhan apitan yang betul berdasarkan kata dasar yang diberikan. Itu merupakan latihan pertama. Pada latihan 2, murid juga dikehendaki menjawab kuis dengan menggunakan aplikasi WordWall yang berkaitan dengan melengkapkan. Murid perlu melengkapkan ayat dengan menggunakan kata imbuhan apitan yang tepat. Okey, setelah murid-murid menjawab kedua-dua latihan ataupun kuis, guru akan bandingkan jawapan murid dengan objektif
yang ditentukan dalam latihan 1 dan latihan 2 untuk memastikan objektif tercapai atau sebaliknya. Okay, berdasarkan latihan yang guru beri, guru dapat menilai berdasar adakah pelajaran yang disampaikan oleh guru iaitu imbuhan apitan yang berdasarkan objektif, adakah tercapai objektif tersebut berdasarkan latihan yang murid buat. Seterusnya, nilai dan semak kebersamaan media dilaksanakan selepas pengajaran. Setelah pengajaran tamat, guru akan melihat atau menilai sama ada laman web yang dibuat berkesan ataupun tidak kepada murid. Adakah murid betul-betul faham ataupun menguasai pelajaran berdasarkan laman web? Adakah mereka menguasai betul-betul ataupun tidak? Yang kedua ialah nilai dan semak pengajaran guru dilaksanakan selepas pengajaran. Di sini guru akan menilai semula adakah penyampaian guru itu berkesan ataupun tidak kepada kefahaman murid untuk menguasai kata imbuhan apitan yang dipelajari. Seterusnya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Sekiranya ada soalan, bolehlah bertanya kepada kami.